Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, kita bertemu lagi dalam Perlis Mengaji, tuition online. So untuk hari ini cikgu akan sambung berkenaan dengan bab 4. Yang pada minggu lepas, 2 minggu lepas atau beberapa minggu lepas kita dah mempelajarilah berkenaan bagaimanakah pembentukan gamet. So untuk hari ini kita nak tengok peranan hormon di dalam kitar haid. Jadi cikgu nak semua tolong berikan perhatian apa yang akan cikgu sampaikan pada hari ini. So memandangkan sekolah pun dah nak buka, tapi kemungkinan besar pelajar tingkatan 5 lah. So nantikanlah pelajar-pelajar cikgu yang tingkatan 5 tu. Cikgu pun dah tak sabar nak jumpa dengan kamu semua. So untuk hari ini, kita nak belajar berkenaan bagaimanakah kitar haid ni berlaku dan apakah yang menyebabkan haid ni datang. So kalau kita nak lihat, ini hanyalah info kepada pelajar, juga pada cikgu juga. Sebenarnya tempoh kebiasaan haid ini kebiasaannya adalah hanya selama 7 hari, tapi ini kebiasaannya lah. Dan warna-warna dia adalah seperti warna merah hitam tu, itu standard, merah hitam, merah tu memang yang betul-betul coklat, lepas tu kuning, jadi keruh, lepas tu dia jadi putih yang suci. Biasanya untuk haid dalam Islam maksimumnya hanyalah 15 hari. Selepas 15 hari tu kenalah mandi wajib, lepas tu kita boleh solat. Kalau lepas daripada 15 hari itu kebiasaannya itu adalah disebabkan oleh darah penyakit. Tak apa, jangan risau, jumpa doktor. Alright. Semuanya warna ni kita dikatakan sebagai warna untuk haid. Tanda suci ni biasanya keluar cecair ataupun lendir keputihan seperti benang warna putih. Ini hanyalah untuk info. Kod-kod lah pelajar kod tertanya-tanya. Cikgu, kalau warna macam ni macam mana? Benda ni berlaku dekat cikgu, dia tak semestinya warna merah. Tak semestinya warna merah. Dan cikgu pun dah jumpa dengan doktor cikgu pun dia cakap, ini kira haid cikgu. Barulah cikgu tahu, cikgu faham bahawa haid ni tidak semestinya datang darah yang sebenar-benar warna merah. Yang warna yang pekat tu. So, untuk hari ni kita nak lihat objektif pembelajaran kita. Objektif kita ni bermaksud kita nak tengok dulu apakah yang dimaksudkan dengan haid. Kemudian cikgu akan terangkan apakah hormon yang akan terlibat dalam kitar haid kita. Lepas tu bagaimana kita nak kawal atur haid ini. Kemudian kita nak memahami bagaimanakah dia mempengaruhi proses perkembangan, iaitu proses perkembangan folikel, proses pengovulan dan juga proses pembentukan korpus luteum dan juga perubahan ketebalan di dalam endometrium. Dan yang terakhir adalah ini adalah maksud sindrom prahaid dan juga putus haid. Prahaid dan juga putus haid. Sindrom ni memang ada kepada pelajar-pelajar, macam cikgu pun ada. Semua wanita di luar sana memang kita akan mengalami sindrom prahaid dan juga putus haid. Hanya pada wanita bukan lelaki tau. Lelaki tak ada. So pertama sekali, kamu kena tahu dulu datang dari mana bahan-bahan ni. Kita kena tahu dulu berkenaan dengan hormon. Kita tengok dulu. Hormon yang terlibat dalam pengawal aturan kitar haid ini
Okay, yang pertama sekali adalah dia datang daripada kelenjar pituitari. Sebelum ni kita dah mempelajari apakah kelenjar endokrin yang ada dalam badan kita. Kemudian di dalam kelenjar endokrin ini salah satunya adalah kelenjar pituitari. Okey, untuk kelenjar pituitari ni dia berada di belakang otak kita ni, di dalam otak kita ni di bawah. Okey, adanya hormon perangsang folikel. Okey, dia akan mengeluarkan hormon perangsang folikel FSH. You kena ingat, untuk kelenjar ini, sebenarnya kelenjar endokrin ni dia tak ada salur yang khas. Jadi semua jenis hormon yang dikeluarkan tu dia akan dirembeskan terus ke dalam salur darah. Okey? So, antara hormon yang dikeluarkan, okey, untuk proses kitar haid, kelenjar pituitari akan merembeskan hormon perangsang folikel FSH. Kemudian dia akan rangsang juga untuk menghasilkan hormon pelutinan. Jadi kita tengok fungsi dia satu persatu. Okey, yang keduanya adalah dihasilkan di ovari. Ovari pun ada menghasilkan hormon dia yang tersendiri, iaitu dihasilkan dua jenis, hormon estrogen dan juga hormon progesteron. Hormon estrogen ni dirembeskan oleh follicle primer dan juga sekunder. Okey, maksudnya bahagian luaran dia tu akan mengeluarkan estrogen. Okey, nanti kotlah tanya manalah datang estrogen ni kan. Okey. Dan seterusnya kita nak tengok kot detailnya macam mana proses-proses dia. Kena ingat kelenjar pituitari, so dia akan hasilkan hormon perangsang folikel, kemudian hormon pelutinan, dia hantar pergi dekat ovari. Dua hormon ni akan hantar pergi ke ovari. So, lepas dia hantar ke ovari, so apa yang berlaku adalah di ovari akan hasilkan dua jenis hormon pula, iaitu hormon progesteron dan juga hormon estrogen. Okey, nampak tak dia punya kitaran dia tu? So, estrogen dengan progesteron dia akan hantar pergi ke uterus. Dia bukan direct dekat uterus, tak. Sebenarnya daripada pituitari, dia pergi dekat ovari. Dia pergi dekat ovari, kemudian dia akan hasilkan, di ovari ni akan hasilkan estrogen dan juga progesteron, kemudian dihantar pergi ke uterus. Okey, ada sebab kenapa benda-benda ni sebab kita nak tengok dia punya fungsi dan juga peranan dia macam mana. Okey, kita tengok in the next one. Okey, kena faham fungsi hormon lah macam cikgu katakan tadi. Fungsi hormon ni awak kena faham baru you boleh jawab. Tak faham fungsi hormon, susahlah sikit. Okey, pertama sekali kita tengok hormon perangsang folikel FSH. Okey, iaitu apakah fungsi dia? Fungsi dia ni sebenarnya adalah untuk merangsang perkembangan folikel di dalam ovari. Bermaksud daripada kelenjar pituitari tadi, dia hantarkan pergi ke ovari untuk dia rangsang folikel yang ada di dalam ovari tu. Okey, bila dia rangsang, so dia nak bagi benda tu kembang. Okey, maksudnya dia akan membesarlah, dia akan menjalankan proses yang seterusnya di mana untuk menghasilkan ovum. Okey. Kemudian adanya hormon pelutinan. Apa peranan hormon pelutinan? Okey, bagi hormon pelutinan ni dia diperlukan untuk proses pengovulan. Okey, proses ovulasi. Okey, proses ovulasi, pengovulan ataupun ovulasi. Okey, untuk dia pecah keluar daripada ovari kita ni, dia nak keluar, dia nak rembeskan keluar ovum. Okey, supaya ovum ni dapat disenyawakan. Okey, jadi dia memerlukan hormon pelutinan. Alright. Kemudian kita nak tengok pula iaitu hormon yang seterusnya adalah hormon estrogen. Hormon estrogen ni sebenarnya dia digunakan untuk memulihkan dinding endometrium selepas haid. Maksudnya, waktu kita datang haid tu, kita punya dinding endometrium tu dia menipis, dia meluluh. Sebabnya dekat kawasan tersebut terdapat banyaknya salur darah. Okey, bila tak ada proses persenyawaan, tak ada proses penempelan berlaku, secara automatiknya bahagian dinding itu akan luluh. Dia luluh, kita kenal dia sebagai haid. Okay, nanti kita tengok one by one macam mana proses ni berlaku. Okey, yang terakhir adalah hormon progesteron. Okey, hormon progesteron ni sebenarnya dia adalah untuk mengekalkan ketebalan dinding uterus dan merencatkan perembesan FSH dan LH. Bayangkanlah kalau progesteron ni tak ada ataupun dia tidak menjalankan peranan dia, bayangkan
dia rembeskan FSH. Dia sebenarnya dia merencatkan FSH. Kalau FSH ada, bermaksud dia akan ulang balik dalam ovari, folikel tu akan berkembang. Okey. LH pula iaitu adalah proses pengovulan. Dia nak jadi proses untuk pengovulan. Kalau benda tu tak direncatkan, maksudnya akan adalah lagi satu set. Okey. So sebab itulah progesteron ni dia kena meningkat naik. Tujuannya adalah untuk merencatkan perembesan FSH dan juga LH. Okey. So now kita nak tengok satu persatu apakah yang dimaksudkan dengan haid. Okey, nanti cikgu akan ajar kamu macam mana kita nak kira tarikh bagaimana kita nak bersedia untuk haid kita yang seterusnya. Okey. Alright. Untuk maksud haid ni, okey, kalau kita lihat dia sebenarnya adalah satu proses keluluhan lapisan atau bahan di dalam dinding uterus ataupun endometrium. Uterus dan endometrium adalah benda yang sama. Okey, nama dia secara inilah yang disertai dengan pendarahan. Okey, bila benda ni berlaku? Kita katakan bila datangnya haid, ini bermaksud seorang perempuan itu sudah mencapai akil baligh. Okey, maksudnya dia dah capai akil baligh, dah besar dah remaja. Okey, bagaimanakah dia berlaku? So kalau kita tengok haid ni, dia akan menipislah dinding dia ni. Ini adalah proses di mana dia akan menjalankan proses, kita namakan dia sebagai haid. Okey, kemudian selepas daripada haid ni dia akan ada proses di mana proses penyembuhan. Dia akan menyebabkan dinding endometrium ni semakin menebal. Ada sebab kenapa dia perlu tebal. Okey. Kita tengok yang ini adalah gambar rajah yang berkenaan dengan dia punya kitar haid dia. Okey, pertama sekali nampak adanya menstruation ataupun kita datang haid. Kita ada follicular phase. Ini berlaku dekat dalam ovari. Okey, kalau ini di dinding endometrium sebab benda ni berlaku serentak. Okey, di uterus kita nak lihat dekat dua tempat, satu di uterus, satu di ovari. Okey, apa yang berlaku di kedua-dua tempat ni? Okey, so biasanya mungkin pelajar mungkin ada yang salah faham, dia hanya fokus kepada kalau uterus saja, ovari saja. Tidak. Benda ini berlaku secara serentak. Macam mana dia berlaku serentak? So, untuk follicular phase ataupun maksudnya proses perkembangan folikel ni, okey, dia akan datang sewaktu dia datang period, dia datang haid tu. Okey, first dia datang haid tu dia dah mula mengembang. So nampak ini sampai hari ni. Okey. Ovulasi ni pula dia berlaku di dalam ovari. Okey, di menstruation ni ataupun datangnya haid ni adalah di dalam dinding dekat uterus, iaitu dekat dinding endometrium. Okey, dekat endometrium, bukan dinding endometrium, di endometrium. Okey. Alright. So, kalau luteal phase, okey, luteal phase ni adalah satu fasa di dalam ovari juga. Apa yang berada di luar ni pun semuanya adalah bahagian ovari, di dalam ovari ni. Okey, luteal phase ni maksudnya pembentukan corpus luteum. So dia akan rembeskan bahan apa. Okey, kita tengok kitar haid ataupun kitar estrus. Estrus ni dalam bahasa Indonesia lah. Okey, merujuk kepada perubahan berkala yang berlaku kepada rahim dan ovari bagi tujuan reproduktif ataupun proses pembiakan. Okey, bila haid berlaku secara berkala ni biasanya dia berlaku setiap bulan, kita panggil dia sebagai kitaran haid. Okey, jangka masa kitaran haid ni kita panggil dia, jangka masa kitaran ni kita kira dia dari hari pertama. Okey, dari hari pertama haid tu datang sampailah dia pusing balik pergi ke haid yang seterusnya. Okey, itu kita kira dia sebagai satu kitaran. Okey, bila dikatakan sebagai satu kitaran, so kita tengok berapa hari jangkaan dia. Okey, secara kebiasaannya setiap wanita dia ada hari yang berbeza-beza. Ada orang 34 hari, 35 hari, ada yang 28. Okey, standardnya antara 25 sehingga 35 hari. Jangan risaulah kalau terlewat sikit 30 hari ke apa ke. Jangan risau. Tetapi kita ambil secara purata selama 28 hari. Okey, untuk dekat doktor pun biasanya dia kata secara purata kita ambil selama 28 hari. Okey, kemudiannya biasanya bila dia berlaku, berapa hari dia berlaku? Dia boleh berlaku antara 2 ke 8 hari. Okey, 2 ke 8 hari. Ada juga. Jadi 3 hari je datang period, lepas tu tak ada dah. Okey, pernah berlaku. Okey, bukannya tak pernah. Jangan risau, tu bukannya apa, itu adalah biasa. Okey.
The next one adalah biasanya kita haid ni dikawal oleh perubahan hormon. Jadi kalau kita punya hormon pun tintong, kita punya period pun akan jadi lambat lah. Okey, jadi kita kenalah sentiasa happy, sihat. Okey, supaya period kita pun datang dengan lebih baik. Okey, now kita nak tengok keadaan dia. Okey, kalau kita tengok di sini, kamu perhatikan di sini menstruasi dengan fasa haid hari pertama sampai hari yang kelima lah standardnya lah. Okey, 1 ke 5. So harinya ada 28 hari. Di sini sudah berlakunya proses perkembangan folikel. Ini adalah ovulasi. Ini adalah follicle graft ni akan membentuk corpus luteum. Okey. Kita tengok macam mana peristiwa yang berlaku di dalam ovari dan juga uterus. Okey. Kita ambil secara purata 28 hari ya. Untuk hari pertama sampai hari kelima, biasanya di ovari berlaku perkembangan folikel. Dan pada masa yang sama di uterus, berlakunya haid. Dinding endometrium mula runtuh. Okey. So, hari ke-6 sampai hari ke-13 akan berlaku satu proses di mana kematangan follicle graft. Okey, di dalam tu adanya follicle primer akan jadi follicle sekunder. Daripada follicle sekunder dia akan bertukar menjadi follicle graft. So, kematangan follicle graft. Okey. Di uterus akan berlaku pemulihan dan juga penebalan endometrium. So, mesti tebal. Kenapa dia nak tebal? Okey, sebab dia nak membekalkan nutrien sekiranya berlaku persenyawaan. Okey, di sinilah sumber nutrien bagi zigot. Kita tak panggil dia fetus lagi sebab dia belum berkembang. Kita panggil sebagai zigot ni untuk proses penempelan supaya dia mendapat nutrien untuk proses pembesaran dia. Okey, untuk membentuk fetus dan akhirnya bila keluar jadi bayi. Okey? Alright. Hari ke-14 biasanya di ovari akan berlakulah satu proses di mana kita namakan dia sebagai pengovulan. Proses pengovulan di ovari ni sebenarnya adalah satu proses bagi sesetengah orang dia dapat rasa tahu sebab pengovulan ni dia macam dia kena picit keluar daripada ovari tu, ada orang boleh rasa sakit tu. Okey? Ada orang tak rasa pun sakit. Okey? So dia akan keluar pergi ke mana ovum tu? Okey, dia akan pergi ke saluran tube falopio. Okey, dan dia akan ditangkap oleh lengan yang ada di tube falopio. So dia ambil ovum tu masuk ke dalam tube falopio. Okey. Untuk di uterus pada hari ke-14 macam biasa masih lagi menjalankan proses penebalan endometrium. Kenapa masih lagi menjalankan penebalan? Sebab ovum tu baru keluar. Okey. Kalau nak tahu hidup bagi satu ovum yang keluar daripada ovari hanya bertahan selama 24 jam. Okey, tetapi kalau bagi sperma selama 3 hari. Okey, selama 3 hari, lebih kurang selama 3 hari. Tetapi untuk ovum hanyalah 24 jam. Bayangkanlah probability untuk mendapatkan anak, itulah dia. Okey. So, untuk hari ke-15 sampai hari ke-24, okey, dah keluar kan tadi ovum tu dah keluar. So, apa yang berlaku pada follicle graft ni tadi? Follicle graft ini akan membentuk satu gumpalan. So, kita namakan dia sebagai corpus luteum. Okey, kita namakan dia sebagai corpus luteum. Corpus luteum ini akan mengeluarkan progesteron. Okey, sebab apa? Dia akan merangsang proses penebalan endometrium, pembentukan tisu dan salur darah dalam endometrium. Okey. Corpus luteum, ingat progesteron. Okey, hari 25 sehingga hari ke-28. Okey, ini adalah hari penentuan. Jika berlaku persenyawaan, makanya tiada kemerosotan endometrium. Tetapi jika tiada persenyawaan, ada persenyawaan, tak ada kemerosotan. Tiada persenyawaan, ada kemerosotan. Maksudnya terbaliklah. Okey. Maksudnya di ovari 20 hari ke-25 hingga 28 kemerosotan corpus luteum jika persenyawaan tidak berlaku. Maksudnya corpus luteum tadi tu kan dia akan menjadi ketulan tu, dia akan keluarkan progesteron. Tapi kalau tak ada berlaku persenyawaan, corpus luteum ni akan luluh juga. Okey, dia akan merosot. Maksudnya dia akan hilang lah. Okey. So, kalau uterus kemerosotan endometrium. Okay, faham Okey. Now,
Kita nak tengok sikit-sikit lah. Okey, macam ni lah gambaran-gambaran dia. Macam mana hormon-hormon ini akan bergerak pergi. Okey, so sebelum cikgu masuk kepada perubahan-perubahan yang berlaku, cikgu nak ajar sikit lah macam mana kita hendak menentukan kitar haid seseorang. Okey, sebagai contoh, okey, cikgu letakkan di sini, katakanlah pada 5 hari bulan Mei adalah hari di mana dia datang period. 5 hari bulan Mei adalah hari datang period. Katakanlah dia datang period tu hanyalah selama 5 hari. Bermaksud hari 5, 6, 7, 8, 9. So maksudnya hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ini kira dia datang bulan lah. Okey, sekarang ni cuba kita tentukan pada hari keberapakah dia akan datang untuk proses pengovulan. Okey, kita katakanlah kitar haid dia tu adalah 28 hari. So kalau kita lihat di sini, hari pertama, kedua, tiga, empat, lima. Pengovulan hari ke berapa? Hari ke-14. Okey, ini hari ke-5, hari ke-6, ke-7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini bermaksud pada 18 hari bulan, dia dah berlakunya proses pengovulan. Okey, dia akan berlakunya proses pengovulan hari ke-14. Okey, nak tentukan pula bila masa dia datang haid. Nak datang haid pula anggaran. Okey, dia nak bersedialah kot-kot nak bawa pad ke apakah kan, nak pergi keluar pergi jalan-jalan mana tahu. Okey, hari ke-14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Alamak, 26. Okey, hari ke-26, kemudian 26, 27, 28. Jadi anggaran dia datang period dia hari yang seterusnya adalah pada 2 hari bulan Jun. 2 hari bulan Jun. Ini adalah untuk kitar haid selama 28 hari. Okey, untuk 28 hari. Bermaksud sebelum ini dia datang bulan pada 5 hari bulan. 5 hari bulan Mei. Okey, 5 hari bulan 5. Okey, jadi haid dia yang seterusnya, dia akan datang pada 2 hari bulan. So, memang kita akan ada perbezaan sedikit. Okey, kenapa ada perbezaan? Sebab setiap bulan kita ada setengah 30 hari, ada setengah 31 hari. So, akan ada perbezaan sedikit. So, bermaksud pada 2 hari bulan ini adalah jatuh pada 10 Syawal. Okey, 10 Syawal, so dia datanglah bulan. Okey, pada 12 Ramadan. 12 Ramadan maksudnya dia dah tak puasa lah. Okey, selama berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5. Katakanlah dia tak dapat berpuasa selama 5 hari. Okey, ini adalah cara macam mana kita nak tentukan kita punya kitaran haid kita. Okey, proses pengovulan dan juga bila datang haid. Yang seterusnya. Okey, setiap orang dia tak sama. Ada setengah orang 28 hari, ada setengah orang 34 hari kitar haid dia. Okey, ada setengah orang 32 hari. So dia tak sama. Okey, dia hanya ada perbezaan 1 hari atau 2 hari sahaja perbezaan dia. Okey. Alright. So, sekarang dah faham macam mana nak kira. Okey, sekarang ni kita nak tahu pula apa yang berlaku dalam setiap proses tu. Okey, macam mana yang dia berlaku? Okey, yang pertama sekali, kita tengok perubahan-perubahan ni yang menyebabkan kitar haid ni berlaku. Okey. Yang pertama sekali, terdapat 3 peringkat. Ini kalau kita nak menjawab soalan lah dalam SPM. Okey, ada 3 peringkat yang kita kena tahu dalam kitar haid ni. Okey, yang pertama sekali awak kena tahu apakah hormon yang terlibat. Okey, yang kedua, awak kena tahu perkembangan folikel dia. Dan peringkat yang ketiga adalah perubahan ketebalan endometrium. So baru you boleh jelaskan apa yang berlaku sebenarnya. Okey. Dan kebiasaan ni ketiga-tiga ni dia berlaku secara serentak. Okey, kita lihat ya di sini gambar rajah ini. Kalau kita lihat gambar rajah secara histologi ovari ni, nampak perkembangan folikel ni berlaku di awal datang haid. Maksudnya hari pertama datang haid, maksudnya dekat ovari dah berlaku dah proses perkembangan folikel. Okey. Kemudian di sini juga adanya hormon. Okey, hormon-hormon yang ada. Kemudian ada juga untuk dikaitkan dengan suhu badan. Memang suhu badan sewaktu proses pengovulan, suhu kita akan meningkat sedikit. Okey, dia akan meningkat. Alright.
So kita tengok warna biru ni adalah hormon perangsang folikel. Okey, kemudian yang berwarna merah adalah estrogen, warna hijau ni adalah hormon pelutinan dan warna hitam adalah hormon progesteron. Okey, kita tengok ada perbezaan kan, dia punya graf dia tu naik-naik turun apa semua, kenapa? Okey, kita nak tengok satu persatu. Okey, so pada permulaan sekali, okey, kita tengok pada fasa haid. Okey, fasa haid ni adalah endometrium ni pada uterus ni runtuh dan haid berlaku. Jadi kelenjar pituitari dia akan merembeskan FSH. Sebab itu awak tengok dekat sini FSH akan mula meningkat. Dia akan meningkat sedikit tinggi daripada yang lain. Sebab apa? Pada hari pertama ni memang kelenjar pituitari dah keluarkan hormon FSH. Okey, maksudnya bagi arahan untuk keluarkan hormon FSH. FSH dah dikeluarkan, jadi secara automatik folikel primer akan berkembang. Okey, membentuk folikel sekunder dan akhirnya menjadi folikel yang matang, folikel graft. Okey. Kemudian apa yang berlaku seterusnya? Okey, kita nak tengok yang kedua. Peringkat yang kedua yang berlaku adalah di mana akan berlaku proses perkembangan folikel. Okey, proses perkembangan folikel. Okey, proses perkembangan folikel ni daripada folikel primer kepada folikel graft, cikgu ada bagi tahu tadi bahawa dia akan menghasilkan estrogen. So kalau kita tengok dekat sini, sebab tu estrogen dia ada naik sikit, meningkat sedikit. Okey. Perkembangan folikel ni merangsang ovari untuk menghasilkan estrogen. Tujuannya adalah untuk, nampak tak kat sini? Dia mula untuk membaiki endometrium. Okey, dia mula untuk membaiki dinding uterus. Okey, peningkatan aras estrogen akan merangsang kelenjar pituitari merembeskan LH. Maksudnya, FSH dengan LH tidak akan dirembeskan secara serentak, tetapi mereka ni bekerjasama. Jika FSH ni FSH meningkat, okey, kemudian estrogen akan naik. Bila estrogen naik pula terlampau tinggi, dia akan rangsang pula hormon pelutinan. Okey, dia berselang-selang. Okey, dia akan rangsang hormon pelutinan. Okey, LH. Bila dia rangsang LH, jadi dia akan menghentikan perembesan FSH. Jadi LH menyebabkan pengovuman ataupun pengovulan berlaku pada hari yang ke-14. Jadi usid sekunder ni akan dibebaskan. Okey, di luar tu adalah folikel graft, di dalam tu adanya usid sekunder. Adanya usid sekunder. So kena faham di sini. Di mana pada masa yang sama, pada hari pertama period dia datang FSH, hormon FSH. FSH dikeluarkan. Kemudian dia akan dekat bahagian ovari ini dia akan mengeluarkan estrogen. Bila keluarkan estrogen, FSH dengan estrogen masih lagi berjalan. Okey, bila ada estrogen ni meningkat lebih sikit, so automatik dia akan hentikan penghasilan dia akan menyebabkan penghasilan LH, hormon pelutinan. Bila hormon pelutinan meningkat, dia akan hentikan FSH. Jadi pada satu-satu masa ada 3 jenis hormon. Okey, mula-mula FSH, lepas tu dengan estrogen. Estrogen meningkat naik, rangsang LH. Bila LH tinggi, dia tutup FSH. Tinggal 2, estrogen dengan LH. Okey. Alright. Yang itu yang akan berlaku. So kita tengok yang ketiga. Okey, pada fasa corpus luteum. Tadi ada estrogen, ada LH. Okey, corpus luteum akan menghasilkan progesteron. Okey, corpus luteum akan menghasilkan progesteron. Dia ni terbentuk daripada folikel graft. Okey. Bila dia hasil keluarkan progesteron, apa yang menyebabkan ni? Dia sebenarnya progesteron bertujuan untuk menebalkan dinding endometrium. So, secara automatik juga dia akan merencatkan juga FSH dan juga LH. Jadi FSH dengan LH dah hilang, dah tak ada. Yang tinggal estrogen dengan progesteron. Okey, yang tinggal adalah estrogen dan juga progesteron. Jadi, jika berlaku persenyawaan, biasanya corpus luteum ini akan kekal. Okey, dan dia akan, sebab apa dia kekalkan? Sebab dia nak merembeskan hormon progesteron untuk proses penebalan endometrium. Okey, kalau tak berlaku persenyawaan, jadi aras progesteron akan menurun. Sebab apa dia menurun? Sebab corpus luteum tadi dah pun mula merosot. Okey, jadi dia akan turun sebagai haid. Okey, so kita nak tengok.
Okey, FSH perkembangan oosit primer ke oosit sekunder dalam follicle graft. Kemudian apa yang berlaku di dalam ini, dia akan adanya ataupun dia akan merasakan penghasilan estrogen. Kemudian apa tujuan estrogen? Untuk baiki dinding endometrium. Kemudian bila estrogen meningkat, FSH akan menurun. Okey, maksudnya dia nak merencatkan FSH lah, penghasilan FSH. Okey, kalau kita tengok pada gambar rajah ni, FSH naik kan. Ada naik sini, bila estrogen naik, so automatically FSH akan turun. Okey. Kemudian adanya perkembangan oosit primer ke oosit sekunder dalam follicle graft juga akan berhenti. Okey, LH akan dirangsang. LH dirangsang untuk apa? Dirangsang untuk proses pengovulan. Di mana pengovulan berlaku, so akan follicle graft ini akan menghasilkan corpus luteum. Okey, follicle graft jadi corpus luteum untuk hasilkan progesteron dan untuk merencatkan FSH dan juga LH. Jadi yang kekal dalam tu adalah progesteron dan juga estrogen. Okey, so nampak kan apa macam mana bayangan ni? Okey, jangan lupa kejap lagi ni di akhir ni nanti kita akan ada game Kahoot. Okey, ada soalan lebih kurang 15 soalan kot. Cepat kot. Okey. Alright. So untuk hormon, kesan ketidakseimbangan hormon dalam kita haid perempuan. Okey, sebelum kita masuk yang tu, cikgu nak bagi satu info. Bagaimana orang tu nak tahu kata dia tu dah pregnant atau belum? Okey. Macam mana kalau pergi klinik tu, macam mana dia check? Apa yang menyebabkan ujian kehamilan tu boleh jadi positif? Okey, apa yang sebenarnya diuji di dalam tu adalah dinamakan sebagai untuk mengesan sejenis hormon. Okey, hormon ni namanya adalah hormon perangsang gonad ataupun kita panggil dia sebagai HCG. Okey, human chorionic gonadotrophin. Okey, nama dia human chorionic gonadotrophin. Okey, biasanya ianya dirembeskan oleh embrio yang berada luar tu, dia punya kantong dia tu. Okey, tujuannya adalah untuk mengekalkan fungsi corpus luteum, maksudnya dia nak bagi isyarat dekat corpus luteum supaya dia kekal untuk menghasilkan progesteron. So maksudnya corpus luteum ni dia akan dianggap sebagai kelenjar endokrin. Okey, sebagai organ endokrin. Okey, macam mana kita test dia? Test dia hanya dengan menggunakan air kencing. Okey, bila yang boleh mula test? Bila yang boleh mula uji? Okey, biasanya dia boleh mula uji adalah pada hari ke-7, iaitu hari ke-7 kehamilan. Okey, dia mula naik sikitlah bagi terang, lama-lama dia akan lagi terang lah. Sampai bila? Sampai 8 minggu kehamilan. Okey, sehingga 8 minggu kehamilan. Lepas 8 minggu tu memang orang dah nampak dah perut dah besar. Okey, inilah cara macam mana orang cek lah untuk proses kehamilan. Okey, ini adalah satu info untuk anda. Okey, jadi untuk kesan ketakseimbangan hormon dalam kitar haid perempuan, yang inilah kita nak tengok apa yang berlaku. Biasalah, mula-mula sekali adanya sindrom prahaid, namanya PMS. Okey, yang kedua boleh juga menyebabkan keguguran. Okey, dan yang ketiga adalah putus haid. Putus haid ni bila? Nanti kita tengok. Sebenarnya putus haid ni tidak semestinya pada orang yang berusia, tetapi orang yang muda pun ada juga yang mengalami putus haid. Okey. Symptom of ovulation ataupun kita panggil dia sebagai sindrom prahaid. Okey, bila berlaku sindrom prahaid ni, okey, ataupun kita gelarkan dia sebagai PMS. Okey. PMS ni biasanya berlaku seminggu sebelum haid bermula. Sebab apa dia berlaku seminggu sebelum? Sebab pada ketika ini kita punya hormon banyak dihasilkan. Okey, perubahan aras estrogen dan juga progesteron sebelum haid ni dia boleh menyebabkan gangguan emosi, mental dan juga fizikal seseorang perempuan. So, para jelaka lelaki kat luar sana, fahamilah perempuan. Sebab kadang-kadang ni dia emo lebih, kadang-kadang dia sedih. Ini disebabkan gangguan hormon iaitu hormon estrogen dan juga hormon progesteron yang ada perubahan di dalam badan. Okey, kadang-kadang dia okey, kadang-kadang dia tak okey. Simptom emosi dan mental ni contohnya adalah menjadi cepat marah. Dia rasa tegang, kadang-kadang dia boleh murung, okey, boleh menjadi keliru, kadang-kadang cemas, terlampau sensitif.
Okey, tengok benda yang ni pun dia boleh menangis tiba-tiba. Okey, perubahan emosi, daya tumpuan pun mula jadi kurang. Okey, untuk simptom fizikal biasanya akan jadi sakit kepala. Okey, dia jadi lemah, lesu, sembab, bengkak payudara, kesakitan pada abdomen, gangguan tidur dan juga perubahan selera makan. Kadang-kadang dia nak makan macam makan benda manis. Kadang-kadang nak makan benda masam. Itu biasa. Okey, inilah kita namakan dia sebagai sindrom pra-haid. Jangan risau, benda tu normal. Okey, jangan risau apa pun. Ini adalah sesuatu yang normal. Okey. Alright. So yang kedua ni, apakah yang menyebabkan keguguran? Okey, apa yang menyebabkan keguguran ni adalah disebabkan oleh kekurangan hormon progesteron. Okey, bila hormon progesteron berkurang, sebab kita tahu hormon progesteron ni sebenarnya adalah untuk proses penebalan endometrium. Bila progesteron tu kurang, jadi maka akan ada masalah lah pada proses penebalan dia. Okey, so ini yang boleh menyebabkan keguguran sebab dia perlukan dinding endometrium yang tebal untuk proses kehamilan. Okey, yang seterusnya adalah putus haid. Okey, berlaku biasanya pada wanita yang berumur antara 45 ke 55 tahun apabila haid mereka berhenti. Okey, bila yang dikatakan dia berhenti ataupun putusnya haid, kebiasaannya dia ni adalah lebih kurang 12 bulan tanpa henti. Maksudnya tak datang bulan selama setahun. Tapi ada kadang-kadang dia datang balik. Okey, jadi yang tu biasanya kita kena jumpa dengan doktor lah. Apa yang doktor akan bagi tahu apakah proses-proses dia. Okey, semasa putus haid ni biasanya ovari menjadi tidak aktif. Maksudnya kilang ditutup. Okey, maksud takkan menghasilkan ovum. You kena ingat. Hasil saja ovum, so you datang period. Tak ada ovum, tak ada period. Senang je nak ingat. Okey, maka estrogen dan progesteron akan kurang dihasilkan. Okey, lepas itu pengovuman ataupun pengovulan kita haid menjadi tidak teratur dan akhirnya dia akan terhenti. Ini 12 bulan berturut-turut lah. Okey, apa yang berlaku? Simptom-simptom yang berlaku untuk orang yang biasanya nak putus haid ni. Okey, antaranya dia akan sentiasa rasa panas sebab ada perubahan hormon. Okey, estrogen progesteron tu berpeluh pada waktu malam. Ada gangguan tidur. Kejap-kejap dia terjaga, kejap terjaga. Okey, akan berlaku osteoporosis, bermaksud tulang dia tu dah mula fragile. Okey, perubahan emosi, pertambahan berat badan. Jangan sebut pasal perubahan berat badan ni, sensitif. Okey, lepas tu adanya keguguran rambut. Sebab itu kalau kita tengok mak kita pun kadang-kadang rambut dia dah nipis. Okey, ini adalah antara simptom bagi orang yang putus haid ataupun nama lain adalah menopause. Okey, ataupun nama lainnya adalah menopause. Jadi, untuk hari ini, rasa-rasanya semua dah bersedia kot untuk kita menjawab soalan di dalam Kahoot. Jadi, cikgu mohon semua untuk standby. Okey, so, untuk join Kahoot ni, nombor PIN-nya adalah 659-2047. 659-2047. Jadi jom kita sama-sama masuk 659-2047. Okey. Jom 659-2047. Okey, ada ke orang ni? Ada orang ke tak ada orang? Kan tak ada orang, saya seorang je lah main. Ada ke? Oh, Nata di Koko. Ada juga. Okey, terima kasih sebab masuk. Okey, ada tak lagi? Jom. Boleh masukkan nombor PIN. Thank you Hanani. 659-2047. Okey. Ada tak lagi? Okey. KZ, Wirda. Okey, lagi ada tak? Abu. Siapa Abu ni? Hari tu lagi Abu. Okey, ada 5 orang. So, kalau tak ni kita akan teruskan untuk main dalam 8 orang ke. Lagi 3 orang lah kalau bolehnya. Jadi, bolehlah kita tengok pemenang-pemenang dia. Okey, ada lagi tak?
Oh, sampai hati anak nak cikgu tak masuk masuklah. Rashid Riza. Okey. Ada lagi tak? Okey, kalau tak kita akan mulakan je lah untuk beberapa orang yang ada ni. Okey. So, boleh cikgu nak mula? Alright, kita mula lebih kurang lagi 10 saat. Okey, jom kita akan mula. Oh, ada pun G. Ada lagi? Seorang lagi? Syaf. Okey, boleh cikgu nak mula ke nak tunggu lagi? Cepat-cepat balas mesej cikgu kah? Ada lagi tak? Okey, dah ada 8 orang. So, apa kata jom kita boleh mulakan game kita sekarang. Okey, bagi yang baru masuk tu tak apa, you all boleh masuk. Nombor PIN-nya adalah 659204 659204 Cikgu akan sentiasa bagi tahu. Okey, kita mulakan untuk soalan yang pertama. So, semua sila perhatikan soalan-soalan ini. Okey. Betul atau salah? Haid membawa maksud kepada tanda kitar haid bermula. Haid membawa maksud kepada tanda kitar haid bermula. Biru betul, merah salah. Biru betul, merah salah. Okey, biru betul, merah salah. Yang mana satu? Okey, cikgu bagi masa ni tadi. Masa cikgu habis pukul 1 tau. Okey, kita ada masa lagi. Okey, jom kita tengok pula soalan yang seterusnya. Okey. Okey, soalan seterusnya. Okey, kita lihat. Okey. Haid ialah apa maksud haid? Merah, peluluhan dinding uterus dan darah mengalir melalui faraj. Warna biru, peluluhan dinding uterus yang mengalir melalui tiub falopio. Yang warna kuning, peluluhan dinding uterus yang mengalir melalui uterus. Merah melalui faraj, biru tiub falopio, kuning melalui uterus. Alhamdulillah. Sian orang tu, bosen. Okey. Merah faraj, biru tiub falopio, warna kuning adalah melalui uterus. Okey, ada orang dah ni. Okey, jawapannya adalah melalui faraj. Ramai yang cakap uterus. Uterus tu kat dalam. Okey, dia sebenarnya melalui faraj. Okey, uterus ni adalah endometrium. Okey, next kita tengok. Okey. Apakah faktor yang mempengaruhi kitar haid? Baca soalan betul-betul. Apakah faktor yang mempengaruhi kitar haid? Warna merah cuaca, biru penyakit anemia, kuning pengambilan kalori, hijau tekanan emosi. Apakah yang mempengaruhi kitar haid? Merah cuaca, biru penyakit anemia, kuning pengambilan kalori, hijau emosi. Okey, apakah jawapan dia? Merah cuaca, biru anemia, kuning kalori, hijau emosi. Okey, kita lihat apa jawapan dia? Sebab ada 7 orang je kan main. Okey, ya, jawapan yang tepat sebenarnya adalah tekanan emosi. Dia akan mempengaruhi kitar haid kita. Okey, so kita lihat yang seterusnya. Okey, kitar haid lazimnya berlangsung selama berapa hari? Yang ni paling senang. Kita ambil secara purata. You all janganlah ambil tak purata pula. Merah 27, biru 29, kuning 28, hijau 30. Merah 27, biru 29, kuning 28, hijau 30. Oh, cepat menjawab. Okey, kita tengok apakah jawapan dia. Okey. Alright, jawapannya adalah 28 hari. Siapa jawab 30 tu Cikgu kata secara purata. Okey, kita lihat soalan yang seterusnya. Baru 5, cepat Okey, apakah maksud haid? Ulang soalan.
Warna merah peluluhan lapisan dinding uterus, biru penebalan dinding uterus, hijau penghasilan ovum matang oleh ovari, hijau berat badan mendadak, merah uterus, biru penebalan dinding uterus, merah tadi peluluhan warna kuning penghasilan ovum matang oleh ovari, warna hijau perubahan berat badan mendadak. Maksud haid tu apa? Yang tadi tu dia lebih kurang lah yang kamu jawab tadi. Okey. So, jawapannya adalah jom kita tengok. Okey. Dah? Okey, kita tengok. Alright, jawapannya adalah peluluhan lapisan dinding uterus. Siapa jawab warna kuning penghasilan ovum matang oleh ovari ni? Okey, bukanlah ovum matang ni adalah ovum. Masuk dalam tiub falopio. Okey, kita tengok pada yang seterusnya. Okey. Alright, kita tengok soalan dia. Apakah hormon yang menghentikan kita haid semasa kehamilan? Hormon yang menghentikan kitar haid semasa kehamilan. Hormon apa? Estrogen merah, progesteron biru, hormon pelutinan warna kuning, hormon perangsang folikel warna hijau. Hentikan kitar haid. Estrogen ke, progesteron ke, hormon pelutinan ke ataupun hormon perangsang folikel. Dia akan menghentikan kitar haid. Dia akan hentikan dua jenis hormon. Hormon apa tu? Nama dia apa? Warna merah ke, biru ke, kuning ke, hijau ke? Estrogen ke, progesteron ke, pelutinan ke ataupun FSH? Okey, kita tengok jawapan. Bolehkah? Okey, kita tinggalkan dalam 10 second. Okey, so kita lihat apa jawapan dia. Okey, jawapan dia adalah hormon progesteron. Sebab hormon progesteron akan merencatkan dua jenis hormon iaitu FSH dan juga LH. FSH dan juga LH. Okey, next kita tengok pula. Okey, apakah yang berlaku pada fasa kedua kitar haid? Apa yang berlaku pada fasa kedua? Okey, fasa kedua tu adalah fasa apa? Fasa pertama tu haid, fasa kedua tu apa? Okey, merah pengeluaran darah dan lapisan uterus sebagai haid, biru ovari membebaskan ovum, tiada apa yang berlaku kuning, hijau dinding uterus menebal dengan salur darah. Uterus ni sebagai haid, ovari membebaskan ovum, kuning tak ada apa yang berlaku, warna hijau dinding uterus menebal dengan salur darah. Ada 7 orang, kita tengok apa jawapan. Okey. Alright. Okey, kita tengok jawapan dia. Okey, jawapannya adalah dinding uterus menebal dengan salur darah. Fasa kedua. Fasa kedua tu adalah fasa pemulihan. Dinding uterus mula tebal. Okey. Alright. So, kita tengok pada soalan yang seterusnya. Apakah yang berlaku pada hari ke-12 hingga 17 semasa kitar haid? 12-17. Okey. A. Pengovulan. Warna merah pengovulan. Warna biru lapisan dinding uterus menebal. Warna kuning dinding uterus menebal. Oh, sama jawapan ni. Okey, lapisan dinding uterus menebal semula. A. Pengovulan. B. Penebalan lapisan dinding uterus menebal. Kuning dinding uterus menebal, hijau lapisan dinding uterus menebal semula. Apa yang berlaku? Hari ke-12 ke hingga ke-17? Yang ni kah? Yang ni kah? Yang ni kah? Warna merah kah? Biru kah? Kuning kah? Okey, so kita lihat jawapan. Alright, jawapannya adalah warna merah iaitu pengovulan. Berlaku 12 ke 17 kan 14 hari yang ke-14 kan ada proses pengovulan. Okey, next kita akan pergi lihat. Okey, soalan ni. Siti datang haid pada 3 Januari. Okey, ramalkan bila Siti akan datang haid untuk kitar seterusnya. Bila dia nak datang haid pada hari yang seterusnya? 3 Januari. Kita ambil secara purata 28 hari 3 Januari. So the next haid dia bila? Warna merah 3 hari bulan. Warna biru 28, warna kuning 30, warna hijau 3 Januari.
Warna merah tu 3 Februari. Warna biru 28 Februari. Warna kuning 30 Januari. Manakala warna hijau 3 Januari. Mana satu? Dia datang 3 Januari. Berapa hari bulan? Okey, kita tengok jawapan dia. Okey, jawapannya adalah 30 Januari. 28 hari. So 3 hari bulan Januari tu kita kira sekali. Okey. So kita tengok next pula. Okey. Okey, apa sebab utama berlaku putus haid dalam kalangan wanita? Sebab utama kenapa jadi putus haid ni? Kurang rembesan estrogen oleh ovari, kurang rembesan progesteron oleh ovari, kurang rembesan hormon FSH dan pituitari, kurang rembesan hormon pelutinan oleh pituitari. Yang mana satu sebab utama berlakunya putus haid? Ini dikaitkan dengan hormon. Hormon tu lah akan merangsang proses itu. Kalau tak ada proses itu, so tak ada benda tu tak akan berlaku ni. Okey, jawapannya adalah kurang rembesan estrogen oleh ovari. Okey, pakat jawab apa? Kurang rembesan progesteron oleh ovari. Okeylah, kita cek yang seterusnya. Haid seseorang perempuan akan berhenti pada umur bila? 48 hingga 55 tahun, warna merah. Biru 48 hingga 55 bulan. Okey, warna kuning 30 hingga 40 tahun. Warna hijau 10 hingga 12 tahun. Bila dia umur dia berhenti? Ni senang ni. Bila umur dia berhenti? Doreh. Merah, biru, kuning, hijau. Seorang lagi jawab cepat. Seorang lagi. Okey, so kita lihat jawapan dia. Alright, jawapannya adalah 48 hingga 55 tahun. Warna biru tu bulan. 48 hingga 55 bulan. Silap Okey, tak apa. Kita pergi pula soalan seterusnya. Okey, Mary mengalami haid pada 15 Ogos. Antara yang berikut, yang manakah akan berlaku pada 29 Ogos? Maksudnya, 15 Ogos dia datang haid. 15 hari bulan di sini. So, pada 29 hari bulan ni apa yang berlaku? Okey, ini hari pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hari ke-15 di period. Apa yang berlaku? Okey, warna merah mengalami haid semula. Warna biru, salah satu ovarinya melepaskan satu ovum. Warna kuning, uterus mula runtuh. Warna hijau, persenyawaan berlaku di uterus. Semua pakai jawab dah kan? Okey, jom kita tengok jawapan dia. Okey, jawapannya adalah satu ovum tu telah pun dilepaskan. Dia telah pun melepaskan satu ovum warna biru jawapan dia. Okey, kita tengok pula soalan yang seterusnya. Jika seorang perempuan datang haid pada 3 Januari, bilakah fasa haidnya tamat? Alah, tamat. Berapa hari bulan? 5 Januari, 6 Januari, 7 Januari, 30 Januari. Dia datang 30 Januari. Fasa haid bukannya kitar haid dia tu. Fasa waktu bila? Hari pertama sampai hari ke-5. Berapa hari bulan dia akan tamat? Dia datang 3 Januari. Dia datang 3 Januari. So dia tamat berapa hari? Kita anggarkan 5 hari. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Jadi jawapannya adalah, seorang lagi tak jawab. 5 Januari, 6 Januari, 7 Januari, 30 Januari. Okey, jawapannya adalah pada 7 Januari. Bukan 30 Januari. 30 Januari itu adalah mungkinlah hari dia tamat period. Okey, ni pun memang soalan ni saja je dia trick awak. Okey, apakah akibat daripada kita haid yang tidak stabil? Okey, pertama, warna merah kecergasan badan meningkat. Meningkat ke? Warna biru kekurangan berat badan. Warna kuning kesukaran untuk merancang keluarga. Warna hijau mudah untuk memperolehi zuriat.
Okey, akibat daripada kitar haid yang tidak stabil, kecergasan badan meningkat, warna merah, warna biru kekurangan berat badan, warna kuning kesukaran untuk merancang keluarga. Okey, jawapannya adalah kesukaran untuk merancang keluarga. Okey, kita lihat soalan yang terakhir. Kitar haid yang tidak stabil memberi kesan buruk kepada wanita kecuali. Apa kesan buruk pada wanita kalau kita haid dia tak stabil? Warna merah kemandulan, warna biru kehamilan, warna kuning sukar merancang keluarga, warna hijau anemia. Dia tak stabil, kita haid tak stabil bagi kesan buruk kepada wanita kecuali kemandulan, kehamilan, sukar merancang keluarga, anemia. Ini paling mudahlah soalan ni. Okey, 2 orang lagi. Cepat. Seorang lagi jawab, kemandulan, kehamilan, sukar merancang keluarga ataupun anemia. Dia kata kesan buruk kecuali. Maksudnya dia nak yang terbalik. Okey, jawapan dia sebenarnya adalah kehamilan. Okey, yang lain tu semua yang buruk. Satu je yang baik iaitu kehamilan. Okey, jom kita lihat siapakah yang mendapat nombor. Siapakah Nata di kokok itu? Nombor 2 G, nombor 1 adalah siapa? Hanani. Okey, nombor 4 dan 5 Syaf dan juga siapa kita tadi? Okey, jadi ini adalah pemenang dia. Okey. Habis je tamat saja game Kahoot ini. Dengan ini cikgu pun nak mengucapkan ribuan terima kasih kerana pihak yang buat ini telah pun menganjurkan satu program tuition online Perlis Mengaji, anjuran Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Jaib, Majlis Agama Islam dan juga Adat Istiadat Melayu Perlis, MAIP dengan kerjasama Kerajaan Negeri Perlis dan juga JPN Perlis, Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Terima kasih juga saya ucapkan kepada mereka yang menganjurkan satu benda yang sangat positif untuk pelajar mempelajari di rumah. Okey, dengan itu sekian saja. Cikgu akan tamatkan di sini dan cikgu harap semua orang yang berada di rumah selamat. Okey, dan selamat menjalani norma baru. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Bye. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.